الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi syrah li sadri Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita hidayat dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuliah Masjid Uniza pada malam ini secara online ingin meneruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-209. Baik, sebelum saya meneruskan huraian kalam hikmat Syekh Ibn Atha ini, atas permintaan beberapa sahabat meminta supaya saya memberi sedikit pencerahan berkait dengan i'tiqad Jabariyah dan Qadariyah. Baik, kita sebagai Muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang mukmin Muslim, antara perkara yang perlu kita yakini ialah adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada baik atau buruk. Jadi keyakinan kita kepada takdir ataupun qada dan qadar ini adalah merupakan salah satu di antara rukun-rukun keimanan. Jadi sebagai seorang mukmin perlu percaya kepada adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua perkara, sama ada baik atau buruk. Kemudian perkara yang berkait dengan keyakinan ini, iaitu kita kena meyakini bahawa segala apa yang berlaku ini, sama ada sekecil-kecilnya atau sebesar-besarnya yang berlaku pada makhluk ini, sama ada terciptanya makhluk, kemudian berlakunya aktiviti makhluk itu, pergerakan itu dan ini, segala apa yang berlaku pada makhluk ini, semuanya itu tertakluk dengan kudrat dan iradat Allah. Itulah yang dinamakan sebagai Tauhid Al-Af'al. Yang kita meyakini keesaan Allah, bahawa semua apa yang berlaku itu, pembuatnya yang hakiki, pelakunya yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani dengan makna segala apa yang berlaku pada makhluk ini adalah terjadi dengan kudratnya. Terjadi, yani tertentu dengan iradatnya. Itulah yang perlu antara perkara kita fahami dan yakini. Baik, kemudian
termasuk perkara yang perlu kita fahami, berkait dengan perkara ini ialah manusia ini diberikan ruangan untuk berikhtiar dan berusaha. Ini perlu kita mengisbatkan bahawa manusia ini diberikan Allah kemampuan untuk itu, iaitu untuk berusaha melakukan sesuatu. Ikhtiar ataupun usaha. Jadi usaha dan ikhtiar itulah, berasaskan usaha dan ikhtiar itulah perbuatan manusia itu dinilai sama ada baik atau buruk. Jadi manusia ini sebagai makam taklifnya dari aspek taklifnya yang ditaklifkan Allah kepada kita ini, iaitu diberi diberi kepada kita ini untuk ataupun disuruh kita ni supaya berusaha untuk melakukan sesuatu perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Jadi atas usaha kita itulah perbuatan kita itu dinilai. Apa-apa usaha kita, apa-apa ikhtiar kita yang muafakat membetuli dengan takdir Allah, dengan kudratnya, iradatnya, terjadi. Mana-mana yang tidak muafakat dengan kehendak dia, segala usaha kita itu tidak akan berlaku. Itu perkara yang perlu kita fahami, perlu kita yakini. Secara mudahnya macam itulah. Jadi sebab itulah bila berlaku perbuatan buruk, yang mana itu bukan kehendak kita, bukan pilihan kita, bukan usaha kita, tapi berlaku pada diri kita, maka kita tidak dikira sebagai berdosa. Tidak dikira sebagai berdosa. Sebab apa? Perbuatan itu berlaku kembali kepada asal dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkannya dengan kehendak dia, dengan kekuasaannya, dan kita ni memang tak nak buat benda tu. Bukan pilihan kita, bukan kehendak kita, tapi berlaku atas diri kita dengan hikmah yang bermacam-macam. Jadi kita di sisi Allah tidak dikira salah. Sebab itu kalau kita merujuk kepada hadis, ada 3 jenis perbuatan yang mana perbuatan ini tidak dikira salah sekalipun berlaku. Jadi perbuatan itu salah dan berlaku, tapi tidak dikira orang yang melakukannya bersalah di sisi Allah. Al-khata', perbuatan yang berlaku kerana salah, tersilap. An-nisyan, kerana terlupa. Yang ini bukan sengaja. Tersalah pun begitu juga. Kemudian yang terpaksa. Al-khata' wa nisyan wa mastukrahu alaihi. Jadi ketiga-tiga jenis perbuatan ini tidak ada pilihan kita. Bukan kemahuan kita, bukan usaha kita. Tapi berlaku juga. Berlaku atas diri kita. Maka perbuatan seperti ini tidak dikira berdosa di sisi Allah. Itu antara perkara yang perlu kita fahami. Dan qada itu pada dasarnya memadai untuk kita faham tentang qada dan qadar. Adapun dari segi istilah qada dan qadar itu dari segi penakrifannya itu bahagian-bahagian yang bukan menjadi keperluan kepada orang awam lah. Tapi orang yang mengaji, dia kena tahulah benda tu untuk dia membahaskannya, untuk dia mengajar balik, untuk dia menolak syubhat dan sebagainya. Tapi untuk keperluan awam, cukup dia asal-asal tadi tu. Baik. Maka dari sini timbul suatu aliran yang berkait dengan perkara ini, iaitu apa yang dinamakan sebagai Jabariyah dan Qadariyah. Baik, saya nak jelaskan ini kerana ada beberapa tanggapan yang menurut faham kita agak keliru sikitlah. Dari aspek-aspek terutama dari aspek-aspek teknikal, aspek-aspek pelaksanaan. Baik, apa itu Jabariyah dan Qadariyah? Dua-dua ini adalah merupakan mazhab i'tiqad, keyakinan. Kena ingat, pertama sekali dia adalah keyakinan. Tapi keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah yang tidak bertepatan dengan arus perdana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dua-dua perkara ini melibatkan keyakinan. Jadi disebut Jabariyah, dia adalah suatu bentuk keyakinan yang berasaskan kepada kefahaman yang salah dan keliru. Demikian juga Qadariyah. Dia adalah suatu keyakinan yang berasaskan kepada kefahaman yang keliru, kefahaman yang salah. Kena ingat yang itu. Dia adalah satu bentuk keyakinan yang berasaskan kefahaman yang salah. Saya tekankan perkara ni kerana dari segi pelaksanaannya nanti kita akan tengok aspek-aspek yang selalu berlaku kekeliruan dalam masyarakat kita.
dalam mengecam perkara-perkara seperti ini. Sebenarnya memahami tentang mazhab Jabariyah Qadariyah ini bukan qada fardu ain lagi dah. Cukup dia faham secara umum bahawa segala apa yang berlaku itu adalah dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah, dengan takdir dia. Dan manusia ini disuruh berusaha. Padang dah setakat tu. Adapun tentang perincian mazhab dengan pemikiran ini bukan lagi qada fardu ain, perincian dari segi penafsiran huraian, pendetailan. Cukup bila dia pegang tadi dengan apa yang disebutkan tadi itu dia sudah terlepas daripada Jabariyah, dia sudah terlepas daripada Qadariyah. Untuk orang awam, untuk ahli ilmu mengaji, dia kena detail lah. Baik. Jadi saya tekankan dia ada suatu keyakinan. Keyakinan yang duduk dalam hati berasaskan kefahaman yang salah. Baik, kat mana salahnya Jabariyah ni? Jabariyah ini dia beriktikad bahawa segala-galanya itu adalah dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah. Baik, dari segi itu salah ke? Tak salah dari segi itu. Tapi salah kat mana? Atas kefahaman dia, dia pegang bahagian tu, kemudian dia nafikan terus sama sekali usaha dan ikhtiar ni tak ada. Segala-galanya Allah. Itu semuanya ditakdirkan Allah, manusia ni tak ada benda dah. Dia seumpama bulu yang terbang, yang diterbangkan oleh angin. Atas angin lah ke mana-mana pun. Jadi dibandingkan manusia ni macam bulu. Hak tak ada otak tu. Dibanding situ. Jadi bulu yang diterbangkan angin, gitulah atas angin lah semata-mata. Jadi dia menafikan ikhtiar manusia ini. Itu tepat salahnya Qadariyah atas kefahaman yang keliru tu. Lalu kefahaman yang keliru ini membawa kepada tindakan yang keliru. Tindakan yang salah. Iaitu dia melakukan kejahatan, keburukan dan berselindung atas takdir. Itu bahagian salah dia. Tapi hakikat sebenar Jabariyah ni keyakinan tadi tu. Keyakinan yang salah kerana berasaskan kepada kefahaman yang salah. Kerana dia menafikan bahagian usaha dan ikhtiar manusia ni. Baik. Adapun Qadariyah, iaitu juga merupakan suatu keyakinan yang salah. Keyakinan berasaskan kefahaman yang salah. Keyakinan yang salah berasaskan kefahaman yang salah. Iaitu satu golongan yang meyakini, yang memahami dan meyakini bahawa manusia ini ada kuasa mutlak melakukan perbuatan. Jadi apa-apa yang manusia buat ni atas dia semata-mata. Tak ada kaitan langsung dengan takdir, tak ada kaitan langsung dengan kudrat dan iradat Allah. Sudah jadi autonomi. Jadi autonomi. Sekalipun pekat awalnya, sekalipun walau bagaimanapun mereka ni tetap menyatakan kudrat yang ada pada manusia ni, yang dengannya dia lakukan perbuatannya itu diciptakan Allah. Itu bahagian diselamat sikit lah. Tapi atas keyakinan dia bahawa manusia sekarang sudah autonomi, tak berkait lagi dengan takdir, tak berkait lagi dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah. Itu bahagian tepat salah kefahaman dan keyakinan kelompok Qadariyah. Atas manusia belaka. Tak ada takdir, tak berkait dah takdir. Kerana dia akalan dia lah. Akalan dia kata kalau ditakdirkan, maka apa erti perintah supaya semayang, perintah supaya buat ibadah. Yang mari kot tu. Tidak sedar. Jadi ini kita tak nak bahas panjang dalam aspek ini. Ini bukan keperluan untuk orang ramai. Mungkin tak perlu sedetail itulah. Tentang qada-qada ni. Ada bahagian yang perlu boleh kita bahas. Ada benda yang agak khusus kepada orang yang mendalami bidang tu. Jadi orang awam cukup seperti apa yang disebut tadi memadai. Tak perlu dia panjang banyak. Apatah lagi ada larangan daripada Nabi, iza zukiral qadaru fa'amsiku. Apabila disebut tentang takdir ni, fa'amsiku, berhenti, diam, jangan cakap banyak, jangan bahas banyak. Zaman awal Islam dulu sudah ada kelompok-kelompok yang cuba mendetailkan perkara ni sehingga dihukum oleh Sayyidina Umar. Tapi bagi ahli ilmu, ulama-ulama yang mengkaji bidang ni, itu keahlian, kepakaran dia boleh dia menyelami sikit, tapi ada batasan lagi. Ada benda yang dia tak boleh pergi. Ada bahagian tertentu yang dia yang tidak boleh nak pergi lebih daripada itu. Ada bahagian-bahagian yang terhad. Jadi Nabi pesan kita, iza zukiral qadaru fa'amsiku. Bila disebut, dibicarakan tentang aspek-aspek tertentulah, tentang qada-qada ni, diam. Adapun tentang kewajipan percaya kepada qada-qada,
dari aspek dia satu rukun iman, dalil-dalil dia, hikmah, apa sikap kita, itu benda yang boleh kita bahaskan, bahkan kita perlu bahaskan berkait dengan qada-qadar. Dia ada aspek-aspek tertentu yang dilarang kita sebut, terutama aspek keadilan Tuhan. Itu jangan soal banyak situ tu. Kita bab yang kita tidak diberi kemampuan banyak untuk memahami aspek-aspek tu. Baik itu. Jadi kesimpulan mudahnya, dua kelompok ni, Jabariyah dan Qadariyah ni, dia adalah i'tiqad, keyakinan dalam hati. Itu ukurannya. Baik, bagaimana dengan ungkapan dan perlakuan? Di sinilah tepat keliru sebahagian orang kita. Dari segi ungkapan dan perlakuan. Dari segi yang disebut, yang dia buat. Baik, sebelum tu saya nak beritahu bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah ni duduk di tengah-tengah antara dua tu, paduan antara dua, iaitu meyakini takdir Allah, bahawa segala apa yang berlaku itu berlaku dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah, berlaku dengan takdir Allah. Dalam masa yang sama, manusia ni diberi qada tertentu untuk berikhtiar melakukan sesuatu. Atas ikhtiar itulah manusia dinilai. Jadi dia duduk tengah antara dua mazhab ni, paduan antara dua. Itu kedudukannya. Jadi kalau kita tengok antara dua mazhab ni, dari istilah Arab panggil ifrat dan tafriq lah. Ini melampau dari segi menafikan, nafi terus ke Jabariyah ni, nafi terus kehendak manusia, pilihan manusia, ikhtiar manusia. Qadariyah pula menafikan tu kekuasaan Allah, manusia belaka. Dua-dua ni melampau belaka, lebih takisa, lebih kanan saya. Ahlus Sunnah duduk jalan tengah. Baik, isu yang saya nak cakap sini tentang tindakan dan tingkah laku, ungkapan ni. Macam mana? Boleh tak kita nak kata segala-galanya datang dari Allah? Ada orang dia keliru sini. Kata ungkapan tu tak boleh sebab itu ungkapan Mu'tazilah, itu ungkapan Jabariyah. Ni silap. Sebab tu saya sebut tadi, Jabariyah, Qadariyah, dia i'tiqad. Keyakinan yang duduk dalam hati yang berdasarkan kefahaman yang salah. Adapun ungkapan ni kena tengok keadaan. Kalau kita kata, kita ungkap tadi tu bahawa segala kehendatan darimu ya Allah salah, tanpa kita sedar, ungkapan kata-kata kita tu berlawan dengan Quran, berlawan dengan sunnah Nabi. Berlawan. Jadi atas kata-kata dia tu, kata-kata seperti itu, tak boleh nak kata sebagai Jabariyah. Kan Jabariyah ni tengok apa yang dia faham atas kata-kata dia tu. Apa yang dia i'tiqad daripada kata-kata dia. Tu kena tanya situ. Nak tentukan sama ada. Kena tengok situ. Bukan atas kata-kata. Jadi kita ni kadang-kadang kita tak nampak aspek tu, kita keliru. Akhir sekali bila kita baca Mu'tazilah ke, orang menyuruh segala kepada Allah, jadi tak nak kata segala datang dari Allah. Jabariyah lalu dah. Ni keliru. Kerana tak tahu bahawa Jabariyah tu satu keyakinan, bahawa ungkapan ni hal lain. Baik. Kenapa saya kata berlawan dengan Al-Quran, berlawan sunnah? Tidakkah dalam Al-Quran suruh kita mengungkapkan kullum min indillah. Katakanlah semuanya datang dari Allah, baik ke buruk. Tapi sebelum tu didahului dengan ayat ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu, kebaikan yang menimpamu datang dari Allah. Itu sesuatu yang perlu kita fahami, yang perlu kita pegangi dan yakini. Yang perlu kita faham, kita pegang. Apa-apa yang baik tu, yang mengenai kamu tu datang dari Allah. Yang ni balik berdasar dia betul. Asal dia tu ada kurnia Allah, perbuatan Allah. Tapi ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu, keburukan yang menimpa dirimu itu datang dari dirimu. Dengan erti itu adalah bersebab darimu. Usahamu ada kaitan dengan perbuatanmu, dengan sebabmu. Yang ini tempat timbul keburukan itu adalah pada dirimu itu. Yang ini dinisbahkan keburukan itu tidak dinisbahkan kepada punca asal dia, yakni Allah, kerana maqam adab, orang panggil adab. Kena nisbah kepada tempat timbul dia. Sebab dia timbul tu, apa benda. Kena nisbah situ. Jadi apa-apa yang baik kena nisbah kepada asal dia. Apa-apa yang buruk kena tengok tempat dia timbul mana. Sebab tempat dia jadi dan juga sebab yang menjadi kejadian tu terjadi. Kena kait situ. Itu orang panggil maqam al-adab.
orang yang disebab kepada orang tu dengan sebab dia terjadi pada dirinya. Ini benda yang perlu kita fahami. Jadi kalau kita kata segala-galanya dari Allah satu kesilapan, berarti kita kata-kata kita berlawang dengan Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala dalam hujung ayat, kul, dari segi ungkapan, kul kullun min indillah. Katakanlah semuanya datang daripada Allah, baik ke buruk ke. Itu ungkapan. Itu diperintah dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi, antaranya adalah ungkapan la haula wala quwata illa billah. Itu sama juga. Cami ungkapan lain. Ungkapan je lain. La haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? Tidak ada daya sama sekali nak buat baik dan tidak ada daya sama sekali untuk meninggalkan keburukan itu melainkan dengan Allah. Tak ada. Allah belaka, atas dia belaka. Itu ungkapan tu. Maksudnya gitu. Sama macam kita kata tadi lah. Segalanya engkau ya Allah. Samalah. Cuma kalimatnya lain. Ungkapannya lain. Pengertiannya serupa. Menafikan segala-galanya. La haula wala quwata. Orang mengaji bahasa Arab dia tahu rahsia la nafiyah lil jinsi ni. Tak ada sama sekali. La haula tak ada daya upaya sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Kecuali Allah semata-mata. Jadi kalau kita kata tak boleh nak sebut itu, kita berlawang dengan Al-Quran bahawa kita disuruh supaya mewiridkan, berzikir dengan kalimah ini. Dan ia sebahagian daripada ayat Al-Quran, sebahagian daripada hadis Nabi. Dari segi ungkapan. Demikian juga dalam doa Nabi. Kita dengar antara doa-doa Nabi, dalam munajat Nabi, antara ungkapan-ungkapan yang Nabi sebut dalam doa dia, yakni a'udzubika minka. Aku minta berlindung denganmu ya Allah dari sesuatu yang juga datang daripadamu. A'udzubika minka. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada sesuatu yang benda ni mari daripadamu juga. Jadi kena faham balik sini bahawa ungkapan itu tak boleh kita nak kata dia Mu'tazilah, dia sebagai Jabariyah. Kerana Jabariyah itu adalah satu keyakinan yang salah. Kena tanya dia pegang guna, dia faham guna. Satu keyakinan yang salah berasaskan kefahaman yang salah. Jabariyah lah tu. Ada pengungkapan ni kena tengok. Jadi kalau kita tak cakna sini, tanpa kita sedar, kita menyatakan sesuatu yang berlawan dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah. Ini kena tengok, kena faham jelas lah. Baik. Sama juga dari aspek-aspek yang lain pula. Contohnya, Qadariyah pula. Dari segi ungkapannya, dari segi sebutannya, kita ada kuasa, kita boleh buat. Apakah dengan kata-kata itu cukup untuk kita melabelkan dia sebagai Qadariyah? Kita ada kuasa, kita boleh buat. Ini percakapan, ini bahasa luruh, adab, adab kebiasaan percakapan orang. Kena tanya dia tu. Sekiranya dia berkeyakinan bahawa manusia ada kuasa penuh mutlak, baru jadi Qadariyah. Tapi kalau dia faham oleh keyakinan yang jelas, itu ikhtiar kita. Jadi atas ungkapan, tak boleh kita nak nilai dia Jabariyah ke Qadariyah ke. Demikian juga perbuatan. Dia tidak berikhtiar. Kita nak kata dia Jabariyah. Salah. Sayyidina Abu Bakar pernah sekali dia sakit dan orang minta dia berubat. Apa dia kata? At-tabibu amradani. Yang menyebabkan ku sakit ni, doktor tu jugalah. Yang ni Allah lah yang menyebabkan aku sakit, maka dia jugalah yang akan menyembuh aku. Sebab tu hukum berubat ni berbeza-beza. Bukan menjadi kewajipan. Menjadi kewajipan kepada orang tertentu. Yang tak tahan sabar. Yang membebankan orang, yang menyusahkan orang, wajib dia berubat. Tapi bagi orang yang kuat sabar, tahan sabar, tak mengeluh, pada dia harus je. Jadi tidak berusaha ni, tak boleh kita nak kata dia Jabariyah. Kerana Jabariyah tu bukan dari aspek usahanya tu. Bukan dari aspek jadi kalau kita kata gitu, Sayyidina Abu Bakar ni Jabariyah lah. Demikian juga kalau tengok dari aspek ilmu tasawuf lah sikit. Tapi saya tak mau detail lah sebab dia melibatkan satu hal yang agak tinggi, iaitu orang yang berada pada makam tajri'ikah dia. Satu tingkatan yang tinggi. Yang mana mereka ini, pada mereka ini yang mencukupi syarat, usaha ni harus je pada mereka. Jadi kalau tidak berusaha pun tak salah. Jadi disebabkan dia tidak berusaha,
kita nak kata dia Mu'tazilah, nak kata dia sebagai Jabariyah, silap besar kita. Kerana yang sebahagian daripada ulama besar ada yang mengambil trend seperti ini. Jadi Jabariyah ke Qadariyah ke atas kefahaman dia, keyakinan, bukan atas perbuatan dia. Ini perlu perkara yang perlu kita ambil perhatian di sini. Jadi kita nak melabel, nak menilai ni kena tengok, kena faham kedudukan dulu. Jabariyah Qadariyah apa benda sebenarnya. Sebab tu saya awal-awal lagi saya highlight dia adalah satu keyakinan. Keyakinan yang salah berasaskan kefahaman yang salah. Maka atas ungkapan, atas perbuatan itu aspek lain. Kena tanya kefahaman dia ke mana. Jadi harap-harap mudah-mudahan. Jadi kadang-kadang bila kita tak cakna benda ni, kadang-kadang kita terkeliru. Dia jadi pening sikit lah. Lebih-lebih lagi tentang qada ni, aspek yang kalau kita dalam sikit ni, sekali pening gitu ya sudah. Jadi saya rasa cukuplah yang apa yang saya nak jelaskan tentang aspek ni, tentang Qadariyah dan Jabariyah. Mudah-mudahan tak jadi kekeliruan lah. Sebab kita ada dengar rungutan daripada orang yang jadi takut nak sebut gitu, sebab ada orang kata salah ni Jabariyah ni. Faham molek apa yang disebut tadi tu. Baik, balik kita kepada kalam hikmat Syekh Ibn Atha'. Kalam hikmat Syekh Ibn Atha' yang lalu iaitu kalam hikmat yang ke-208. Dan iaitu berkait dengan hikmah yang cuba nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atha', nak memahamkan kita tentang hikmah kewajipan perintah-perintah syarak yang diwajibkan kepada kita. Yakni sekiranya tidak diwajibkan, berkemungkinan kita ni tidak melaksanakannya. Bila kita tidak melaksanakannya, maka banyaklah kebaikan-kebaikan yang kita tak dapat. Dan banyaklah kerugian-kerugian yang akan kita hadapi. Kerana apa-apa yang diperintahkan Allah itu, pasti ada kebaikan yang sangat banyak. Ada hikmah yang sangat banyak. Tapi kalau serah kepada kita mungkin tak buat sebab apa? Hampir keseluruhan perintah-perintah Allah ni, nisbah kepada nafsu manusia dia berlawang. Terutamanya taraf nafsu kelaziman kebiasaan manusia seperti kita, bisu. Ghaliknya perintah-perintah Allah Ta'ala ni berlawan dengan dia. Jadi kalau serah kepada kita nak buat, kita mau buat, ada kata kita ni cenderung untuk tak buat lah. Jadi bila tidak buat, banyaklah kebaikan yang tak dapat dan banyaklah kerugian yang kita tanggung. Baik. Ada pun kalam hikmat. Dulu sebelum ni saya pun ada jelas sikit tentang hadis. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasili. Yakni Tuhan takjub terhadap satu kaum yang mereka ni dia bawa masuk ke syurga secara berantai yang mereka. Sudah dijelaskan dari aspek tasawufnya, kemudian dari aspek kaitan yang nak dijelaskan oleh Syekh Ibn Atha' pada dalam kalam hikmah ini. Cuma saya sudah menjelaskan sebelum ini tentang disiplin sanak dalam keilmuan Islam. Dan saya beritahu bahawa salah satu bentuk sanak yang ada dalam dunia Islam ini adalah sanak dirayah. Riwayah tu satu hal lah, meriwayat hadis, meriwayat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi atau kitab dan sebagainya. Tapi ada satu sanak lagi, sanak dirayah pengajian, mengaji, mendengar ungkapan, penjelasan, bertanya daripada guru, itu juga sebagai ada sanak, panggil sanak dirayah. Kemudian ada satu jenis sanak lagi, iaitu sanak sanak suhbah ni, dia itu sanak khusus untuk tasawuf. Bukan saja ada aspek riwayahnya situ, ada juga aspek dirayahnya, tapi ada aspek lain daripada tu, iaitu aspek irsyad. Ini suhbah ni, jadi pendampingan, ada bimbingan khusus daripada guru. Jadi sanak yang jenis suhbah ni ini adalah sanak khusus bagi tasawuf. Sebab itu orang yang nak mengajarkan, nak menyelami dan mengajarkan hal yang khusus dalam tasawuf, dia disyaratkan ada sanak ni. Kalau tak ada sanak ni, itu sangat berbahaya. Sebab tu Syekh Abu Yazid menyebut, malam yakun lahu ustazun fa imamuhu syaitan. Sesiapa yang tidak ada ustaz pembimbing yang membimbing rohaninya itu, maka imam ikutannya itu adalah syaitan.
Na'udzubillah min zalik. Kita minta berlindung dengan Allah daripada kubukan-kubukan seperti ini. Jadi ulama-ulama memahami kata-kata Abu Yazid itu menjurus kepada keilmuan yang khusus dalam tasawuf, bukan ilmu-ilmu lain. Adapun ilmu-ilmu lain tidak disyaratkan bersanad, tapi kalau bersanad itu adalah lebih baik, lebih berkat, lebih meyakinkan. Dan saya sebut juga bahawa pusat-pusat pengajian Islam di dunia gini ada beberapa tempat yang masih mengekalkan sistem bersanad ni, sama ada riwayah ke atau dirayah, dan bahkan bersekali dengan suhbah sekali. Di Mesir, Universiti Jamiah Al-Azhar sendiri. Kemudian ada institut-institut yang ditubuhkan oleh ulama-ulama yang juga mengajarkan sistem ilmu seperti ini. Kemudian di Morocco, di India, di Yaman, kemudian ada juga di Sudan. Masih ada sistem ni, sistem bersanad ni. Sama ada sanad tadi riwayah ataupun dirayah, dan subah juga masih berlaku sistem ini. Cuma yang kita kesal sikit, ada satu sanad lagi, tapi bukan sanad, tapi saya menamakannya sanad. Orang panggil sanad usuh. Ini nyakit orang kita lah. Dulu saya masa era 90-an dulu, masa kita pergi mengaji di Mesir dulu, sistem kuliah berjalan dengan baik. Pelajar-pelajar pergi mengaji di kuliah secara rasmi. Ulama'-ulama'nya itu ulama' yang bersanad dengan silsilah guru dalam pelbagai bidang. Jadi mereka mengajar setengah tu tidak berkitab, yang kita ambil ilmu daripadanya, huraiannya, keterangannya itu. Kemudian setengah itu menulis kitab-kitab yang ringkas, lalu diberikan muzakirah dan sebagainya sebagai intisari daripada keilmuan mereka ni. Setengahnya tu berpandukan kitab, baca sutir-sutir, lepas tu diterangkan. Kadang-kadang disuruh kita yang baca, dia dengar, dia betul. Ini berlaku di Azhar. Kemudian pada waktu-waktu cuti pula di masjid-masjid ada halaqah-halaqah ilmu. Orang pergi mengaji, pergi belajar dengan tok syekh. Ilmu-ilmu ni bersambung, bersilsilah. Ada yang riwayah. Di Masjid Azhar sendiri, beberapa masjid di Mesir ni, ini sistem ni banyak berlaku. Di Haramain dulu pun berlaku sistem ni, sistem halaqah ilmu ni. Sanad dalam bentuk tadi tu. Jadi saya cuba nak jelaskan ni kerana ada satu kefahaman yang agak sempit sikit, yang menganggap pengajian-pengajian dirayah ni bukan sebagai sesuatu yang bersanad ini, sehingga sebahagian orang terpengaruh dan terkeliru, akhir sekali takut nak mengaji, takut nak mengajar. Maka luputlah dia daripada mendapat fadilat apa yang Nabi sebut, balighu anni walau ayah, ajar daripada aku ni walaupun satu ayat, sampaikan. Cuma saya nak beritahu, trend-trend terkemudian ada satu trend. Ni saya tak nafilah. Ni pelajar-pelajar Malaysia ni mengaji di Mesir ni, dia ambil satu sistem. Benda ni, sistem ni tak ada, tapi saya reka lah, istilah saya dah sebut, bagi sanad usrah. Sanad usrah ni sanad kau ni, iaitu dia tak pergi ngaji kuliah, dia tak ngaji tak syekh, ngaji sama sendiri. Dia beli muzakirah, dia beli kitab, dia baca. Aku khabar kamu, mu khabar ke aku. Jadi sanadnya, aku ambil dengan mu, mu ambil dengan aku. Ni sanad usrah orang panggil. Ini masalah ni berlaku. Saya tak nafikanlah berlaku ini kepada segolongan pelajar-pelajar yang mengaji di Mesir. Ni tak apa nak jadi pasal ini. Jadi sanad daur orang panggil, musim ketang. Mu ambil aku ambil dengan mu. Jadi musim situ je sanad dia. Ini kena berhati-hati. Jadi sebab itu perkara-perkara seperti ini berlaku. Ada peluang yang baik, mengajilah dengan alim ulama yang ada titisan silsilah perguruan yang bersambung-sambung silsilah guru-gurunya kepada alim ulama, akhir sekali sampai kepada hubungan mereka ini, hubungan titisan keilmuan ini sampai ke hadrat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang timbul juga kekeliruan sikit. Kadang-kadang kita ambil sanad, rupanya sanad kita ni siapa ke tok guru kita je. Kita ambil tok guru, tanya tok guru pun tak ada sanad. Ini pun benda yang tidak sempurna, tapi baiklah juga pengajian adalah asas. Tapi nak kabarnya kadang-kadang berlaku juga gitu. Berlaku juga dia ambil sanad, tapi rupa-rupanya sanad dia sampai ke situ je, tak lebih daripada tu. Ini hal-hal yang perlu kita pertimbang, perlu kita tengok balik lah. Jadi apa pun, bahawa pengajian itu adalah sangat baik kalau kita ada silsilah perguruan, unsur dari aspek keberkatan, keyakinannya, lekat molek, faham molek, jeliga molek ilmunya. Baik.
Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-208. Sekarang kalam hikmat selanjutnya adalah kalam hikmat yang ke-209, iaitu kata Syekh Ibn Atta', aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Allah mewajibkan kepadamu berbuat taat, padahal yang sebenarnya hanya mewajibkan kepadamu ke dalam syurganya. Yani dan tidak mewajibkan apa-apa kepadamu, hanya semata-mata supaya masuk ke dalam syurganya. Jadi kita nampak dari sepitah lalunya, kita telah diwajibkan Allah, telah diperintahkan Allah dengan bebanang-bebanang taklif syarak lah, taklif syar'iyah, supaya kena buat tu, kena buat ni. Tapi hakikat sebenarnya Allah Ta'ala nak mengurniakan kita di sebalik semua itu ganjaran yang besar di akhirat, iaitu syurganya. Itu yang patut kita fahami. Jadi kalau kita tengok dari aspek bebanang saja, kita kurang motivasi lah nak melaksanakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, perintah-perintah yang diperintahkan. Kerana kita lihat dari aspek payah, susah, beban, menghabiskan tenaga, masa kita, bahkan kewangan kita. Tapi kalau kita tengok dari aspek yang lain, bahawa hakikat sebenar di sebalik kewajipan itu sebenarnya untuk menjadi sebab kita akan dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran syurganya. Baik, kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, sebenarnya segala kewajipan-kewajipan yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba semua itu semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan hamba-hamba itu sendiri. Inilah antara perkara yang perlu kita fahami, bahawa apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita sebagai manusia ni sebenarnya untuk kebaikan kita. Sama jugalah kita ni boleh kita bandingkan dengan anak-anak, bandingkan dengan budak-budak yang tidak memahami banyak perkara. Ayah dia tu yang lebih berpengalaman, sudah banyak pengalaman, sudah banyak pengetahuannya. Jadi banyak benda yang kadang-kadang kita ni sebagai anak, sebagai budak, kerana pengetahuan yang sikit, pengalaman yang kurang, jadi benda-benda yang baik kita tak nak mana. Atas pengalaman kita yang kurang tu, atas ilmu kita yang kurang tu. Tapi ayah kita yang banyak pengalaman, banyak ilmu daripada kita ni, dia tahu. Jadi dia paksa kita buat benda-benda yang memang bukan menjadi kesukaan kita, bukan menjadi kegemaran kita, dan kita memberontak. Jadi kita ni hak banyak tak tahu ni, banyaklah kita kecil hati. Banyaklah kita bantah, banyaklah kita berontak. Sebab apa? Sebab berlawan dengan kemahuan kita. Jadi beban kita, jadi susah kita, hak kita berakhir bukan gitu. Tapi sebenarnya orang tua kita ni buat gitu kerana dia tahu atas pengalaman dia apa yang pernah dia lalu tentang kebaikan buat benda tu. Tapi kita tak tahu. Jadi kita akhir sekali, kita ni banyak membantah, kita banyak memecok. Maka demikianlah yang perlu kita fahami berkait dengan perintah-perintah yang diperintahkan Allah kepada kita. Jadi tasawuf mengajar kita supaya memahami aspek ini. Bahawa perintah kewajipan yang diperintahkan kepada manusia itu sebenarnya adalah untuk menjadi sebab kita ini dikurniakan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita juga. Kerana menjadi suatu asas yang perlu kita yakini tentang Allah, segala taat manusia ni, segala kemaksiatan yang dibuat oleh manusia, segala ketaatan yang dibuat oleh manusia tidak meninggalkan apa-apa kesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuntutan daripada qiyamuhu bi nafsih. Jadi qiyamuhu bi nafsih ni kalau kita terjemah ke Arab, iaitu berdiri dengan sendiri. Orang zaman dulu faham bahasa ni. Tapi zaman learning ni kadang-kadang orang kita ni tak berapa nak pandai berqiyah. Jadi sebab itu bahasa ni kadang-kadang kita tengok dari satu generasi ke satu generasi. Ada satu benda zaman tu orang faham. Di zaman kemudian orang tak faham mana. Zaman dulu kalau orang kata kami ni mari nak petik bunga, orang faham. Iaitu
kawan ni mari menggunakan bahasa isyarat nak mari minang. Hari ni belum tentu. Barangkali kalau ada orang mari gitu rumah kita nak mari petik bunga, kita ambil habis bunga-bunga depan lambu rumah kita tu ke dia, ataupun suruh dia mengambil lah bunga-bunga mana mau nak. Ini ada kemungkinan jadi gitu. Jadi sama juga dalam salah satu daripada akidah yang menjadi keyakinan kita, yang kita yakin terhadap Allah, antara sifat bagi Tuhan itu qiyamuhu bi nafsih, iaitu Allah Ta'ala ni kalau kita terjemah perkataan tu berdiri dengan sendiri. Jadi hari ni zaman dulu orang faham. Hari ni ada kemungkinan orang faham secara zahir, bangun sendiri, tak perlu orang akak. Itu hanya bahasa. Jadi hari ini bahasa yang lebih baik untuk kita pakai sesuai dengan keadaan ini, yakni Allah Ta'ala ini tidak memerlukan kepada apa-apa, tidak memerlukan kepada pencipta, tidak memerlukan kepada apa-apa bantuan, tidak memerlukan apa-apa kepada yang lain. Tak berhajat kepada pencipta dalam pada kewujudan zatnya, tidak berhajat kepada pembantu dalam perbuatan yang dilakukannya. Itu kefahaman daripada qiyamuh bi nafsi. Jadi pecahan huraian daripada keyakinan ini, iaitu segala ketaatan yang dibuat oleh manusia, segala kemaksiatan yang dibuat oleh manusia tidak meninggalkan kesan apa-apa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahkan sesuatu bagi Allah, demikian juga kemaksiatan tidak mengurangi sesuatu bagi Allah. Ini antara keyakinan yang kita perlu fahami. Jadi kalau begitu, kebaikan, kemaslahatan daripada semua ketaatan yang kita buat dan kemudaratan daripada kemaksiatan tu, semuanya balik kita belaka. Itulah yang ingin disampaikan oleh Syekh. Musi kalam hikmat ini. Supaya kita faham bahawa bila kita diperintahkan Allah melaksanakan kewajipan ini, kita kena tengok dengan pandangan batin kita. Perintah ni sebenarnya untuk maslahat kita, untuk menjadi sebab kita ni akan dikurniakan Allah dengan syurga di akhirat nanti dan sebagainya. Jadi bila kita ada kefahaman seperti ini, dia akan meringankan. Dia akan mendorong dan memotivasikan diri kita ni untuk melaksanakan ibadah-ibadah, kewajipan-kewajipan yang mungkin agak beban, agak payah untuk kita laksanakan. Sedang Allah sedikit pun tidak ada kepentingan manfaat atau mudarat, seperti yang saya terangkan tadilah. Yakni segala ibadah yang kita buat itu, kita perlu yakin bahawa dia tidak menambahkan apa-apa bagi Allah, dan segala kemaksiatan yang dibuat itu tidak mengurangi apa-apa pun bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Abul Hasan Asy-Syazili berkata, hendaknya engkau mempunyai satu wirid yang tidak engkau lupakan selamanya, iaitu mengalahkan hawa nafsu dan cinta kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Abu Hasan Syazili ni, disuruh kita ni supaya ada suatu wirid yang kekal dengan kita ni. Iaitu apa wirid? Wirid ini maksudnya sesuatu yang istiqamah, yang berlarutan ada pada diri kita. Jadi istilah wirid ni sebenarnya selalunya bila kita sebut wirid, dia merupakan amalan yang diamalkan secara konsisten, secara istiqamah, itu wirid. Kita banyak merujuk kepada amalan tadi tu. Amalan yakni dengan bacaan. Biasa kita ni sebut wirid, kita akan tuju situ. Tapi dalam kefahaman yang cuba nak disampaikan oleh Abu Hasan Syazili, wirid ini tidak terbatas kepada pengertian seperti itu saja. Ini bukan dari sudut bacaan saja, bahkan dia merupakan hal-hal lain yang dilaksanakan secara istiqamah, yang diteruskan pelaksanaannya. Itu juga termasuk sebahagian dari wirid. Jadi tanpa kita sedar sebenarnya, orang yang mengekali ibadah-ibadah sunat yang lain, kebajikan-kebajikan yang lain, ia juga dikira sebagai wirid. Orang yang mengekali perbuatan sedekah seria seminggu, ataupun 2% sehari, 2% sehari, itu jadi wirid juga. Orang yang mengekalkan perbuatan-perbuatan baik yang lain berulang-ulang, itu juga sebahagian dari wirid. Itu wirid dengan pengertian yang umum. Cuma kita ni dalam pengertian masyarakat kita, biasanya bila sebut wirid ni, dia akan rujuk kepada zikir dia lah. Amalan-amalan, bacaan-bacaan yang dibaca, itu wirid. Ini agak terhad, yang ni tafsiran yang agak sepit sikit lah.
Dari segi hakikat asalnya, pengertian wirid itu lebih luas daripada itu. Wirid ini, yakni amalan yang diamalkan, yang dikekalkan pengamalannya ni, dia akan membuahkan warid. Warid ini natijah dia, hasil yang dikurniakan Allah di dunia ini. Kalau di akhirat nanti, amalan yang diamalkan yang memenuhi persyaratannya, zahir dan batin, syarat zahir, syarat hukum fiqahnya, syarat batin, syarat hukum tasawufnya, bila memenuhi, insya-Allah atas janji Allah akan diberi ganjaran syurga di akhirat. Bukan atas harga amalan. Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, dia kata, hendaknya engkau mempunyai satu wirid. Hendaklah engkau ada satu wirid ini. Iaitu wirid apa? Yang tidak engkau lupakan selamanya. Ni jangan melupa sampai bila-bila wirid ni. Apa wiridnya? Iaitu mengalahkan hawa nafsu. Yakni usaha melawan kemahuan nafsumu yang buruk. Dorongan-dorongan nafsu yang buruk, cuba kau lawan. Hendaklah trend ini menjadi wirid bagimu. Yang kedua, dan cinta kepada Allah. Yakni cinta ni dengan arti cenderung hati, terikat hati, terpaut hati kepada Allah, yakni kepada berkhidmah kepadanya, kepada menaruh harapan kepadanya. Yakni cinta kepada Allah dengan arti menaruh kita mengharap kepadanya, mengingatinya, meyakininya, kemudian cenderung kepada berkhidmah, beribadah kepada. Itu maksud cinta kepada Allah. Jadi ini kata Abu Hasan Syadzili, hendaklah menjadi wiridmu. Kekal sama-sama dirimu. Melawan kemahuan nafsu yang buruk, kemudian cenderung hatimu untuk berkhidmah dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan. Baik, kemudian nafsu manusia ini sebagai amanah dari Tuhan dan sebagai titipan wadah yang harus diisi. Dan hak ketuhanan tetap berlaku pada tiap detik yang harus dilaksanakan oleh hamba. Jadi huraiannya, manusia ini ada nafsunya itu. Jadi nafsu manusia ini sebagai amanah. Amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nafsu kita ni perlu diisi. Maksud perlu diisi itu perlu diperbaiki, perlu dibersihkan, perlu ditingkatkan. Itu huraiannya. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.